Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1, 30, 28 Oktober bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama tengah hari ini, jurujual wanita lepas dan bebas tuduhan sebabkan kematian 8 remaja berbasikal. Hanya Majlis Presiden Pakatan Harapan tentukan kedudukan Tun M sebagai Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Magistrate Johor Bahru melepas dan membebaskan seorang jurujual wanita daripada tuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal 2 tahun lalu. Keputusan dibuat Magistrate Siti Hajar Ali tanpa memanggil tertuduh Sam Keating, 24 tahun, membela diri terhadap pertuduhan itu. Ia selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie di akhir kes pendakwaan. Dalam penghakimannya, Magistrate Siti Hajar membuat keputusan itu bersandarkan beberapa perkara termasuk situasi jalan berbukit yang gelap dan berselekoh di mana pemandu tidak boleh menjangkakan terdapat kumpulan berbasikal yang ramai di jalan berkenaan pada jam 3.20 pagi. Selain keadaan berbahaya itu sendiri telah dijangka oleh kumpulan basikal lajak terbabit. Berdasarkan keterangan pasukan penyiasat, terdapat pokok besar di laluan berkenaan dan pencahayaan malam walaupun terdapat lampu di tembok pembahagi jalan. Beliau turut mengingatkan ibu bapa supaya menjaga anak bagi mengelak kejadian itu berulang, malah pihak polis diminta untuk bertindak tegas berhubung aktiviti berkenaan. Siasatan turut mendapati tertuduh tidak berada di bawah pengaruh alkohol, tidak menggunakan telefon bimbit serta memakai tali pinggang keledar ketika memandu, sekaligus membuktikan dia memandu dalam keadaan bertanggungjawab serta berjaga-jaga. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333. Sam didakwa memandu kereta di jalan lingkaran dalam di Johor Bahru secara melulu atau dengan berbahaya hingga menyebabkan kematian 8 penunggang basikal pada jam 3.20 pagi 18 Februari 2017. Mereka yang maut adalah remaja berusia antara 13 hingga 16 tahun. Pada 28 Mac 2017, Sam mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu ketika didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Faizal Mokhtar. Seramai 46 saksi pendakwaan dikemukakan sepanjang perbicaraan yang bermula Ogos 2017 dengan 214 ekshibit. Mahkamah turut mengarahkan lesen memandu tertuduh dikembalikan serta-merta dan wang jaminan RM10,000 dikembalikan kepada penjamin. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan hanya Majlis Presiden Pakatan Harapan PH yang akan menentukan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Beliau berkata cadangan daripada ahli Parlimen pembangkang supaya beliau kekal sebagai Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum PRU akan datang hanya pandangan mereka semata-mata. Tun Dr. Mahathir turut mengulangi bahawa beliau tidak dapat meletakkan tempoh yang tetap untuk berlakunya peralihan kepimpinan negara. Ia memandangkan masalah yang dihadapi Malaysia amat besar dan sukar untuk diselesaikan dengan cepat. Lawatan ke Turkmenistan diharap dapat menghasilkan lebih banyak interaksi dan kerjasama erat antara Malaysia dan negara itu dalam pelbagai bidang terutamanya ekonomi. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dalam rangka lawatan rasmi 2 hari ke Turkmenistan bermula semalam berkata kedua-dua negara boleh bekerjasama dalam banyak bidang untuk membangunkan negara masing-masing. Bercakap dalam sidang media bersama Presiden Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov di Istana Presiden semalam, beliau berkata kedua-dua negara sebenarnya berkongsi banyak persamaan dalam dasar dan pendekatan, sekaligus memberikan peluang kepada kedua-dua negara untuk bekerjasama rapat di masa hadapan. But now we have an opportunity to meet each other, and I have had long discussions with the President, and it is quite obvious that we have many things in common as well as many things that we can exchange views or information to enhance the development of our country.
Antara bidang yang boleh diberi tumpuan, industri aeroangkasa yang memerlukan rantaian bekalan yang sangat besar. Delegasi Malaysia termasuk Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Rosli Abdul. Mengenai pelibatan Petronas dalam industri minyak dan gas di Turkmenistan, Tun Dr. Mahathir berharap syarikat minyak negara itu akan terus terlibat secara aktif dalam industri berkenaan. Ia dapat dipertingkatkan lagi melalui kerjasama dalam kerja-kerja penerokaan kawasan simpanan gas asli baru di negara itu. Dalam pada itu, Turkmenistan berhasrat melanjutkan kontrak perkongsian pengeluaran PSC selama 10 tahun lagi kepada Petronas untuk beroperasi di negara itu sehingga 2038. Jadi ini menunjuk bahawa kita telah memuaskan hati mereka. Dan saya yakin mereka akan bertimbang pemberian concession yang lain kepada Petronas. Di sini Petronas boleh buat take over 100% daripada kegiatan mengeluarkan minyak dan gas. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama wartawan Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi 2 hari beliau ke Turkmenistan. Pada 1996, Petronas diberikan PSC selama 32 tahun yang berakhir pada 2028 untuk mengeluarkan gas asli di kawasan Blok 1 Laut Caspian. Ketika ini, Turkmenistan berada di kedudukan keempat teratas dunia selepas Rusia, Iran dan Qatar dengan simpanan gas asli bawah tanah sebanyak 20 trilion meter padu. Petronas terlibat 100% dalam aktiviti pengeluaran minyak dan gas di Turkmenistan berbanding 15% di Azerbaijan. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Jumlah mangsa banjir dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di 5 negeri terus meningkat kepada 1,974 orang. Negeri yang terjejas membabitkan Selangor, Johor, Perak, Pulau Pinang dan Kedah. Untuk laporan keadaan banjir di Selangor, kita terus bersama Amirul Hakim Lokman di PPS Sekolah Kebangsaan Parit Mahang. Amirul, bagaimana dengan keadaan di sana setakat ini? Ya, Ezrina, Amir Hamzah di SK Parit Mahang. Memang salah satu pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan jumlah mangsa banjir paling tinggi dengan catatan sebanyak 164 keluarga daripada 581 mangsa. Dan setakat tinjauan saya daripada pagi tadi sehingga pada jam 12 tengah hari tadi, sememangnya sekitar kawasan kampung-kampung di sekitar Kuala Selangor ini sememangnya rumah mereka ditenggelami air. Ada yang sehingga melimpasi paras pinggang, ada juga sehingga paras lutut. Dan sememangnya ada rata-rata penduduk yang saya temui mengeluh dan juga mengatakan mereka sedih kerana harta benda kehilangan yang ditenggelami air. Dan ada seorang yang salah peniaga kuih di mana Hasim memaklumkan bahawa mesin ataupun peralatan untuk beliau berniaga musnah ditenggelami air, maka hilanglah punca pendapatan dia. Jadi di SK Parit Mahang ini dapat saya maklumkan daripada pos kawalan ataupun pos operasi melibatkan beberapa agensi iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Sukarelawan Malaysia Rela dan juga UPBI Unit Pengurusan Bencana Negeri. Dan setakat yang dilaporkan sehingga kini jumlah keseluruhan di negeri Selangor mencatatkan sebanyak 804 mangsa, meningkat daripada 784 daripada 8 pagi tadi dengan 260 keluarga. Dan pada petang ini daripada maklumat yang saya bertanyakan daripada pihak bomba menyatakan bahawa jika hujan akan turun pada sebelah petang nanti akan menyebabkan mangsa lebih bertambah di kawasan-kawasan pusat pemindahan sementara. Dan daripada 4 pusat pemindahan sementara yang dibuka sejak semalam, pada pagi tadi telah dibuka satu pusat pemindahan terbaru iaitu di SK Sekolah Kebangsaan Pasangan dengan merekodkan sebanyak 32 keluarga dengan seramai 45 mangsa. Dan dijangka jumlah ini akan bertambah jika pada sebelah petang nanti akan dituruni hujan lebat. Dan penduduk di sini mendakwa atau mengatakan bahawa sumber ataupun punca daripada air yang memasuki di rumah mereka adalah akibat sumber saliran peparitan mereka yang tersumbat
yang tidak diselenggara dan juga air sungai yang melimpah ke dalam parit mereka menyebabkan air yang dari parit itu mengalir ke dalam rumah sehingga masuki kawasan ke dalam rumah dan seterusnya menenggelami barang-barang dan harta benda mereka. Dan ketika ini dapat anda saksikan di belakang kawasan pos juga pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga pihak Polis Raja Malaysia sedang melakukan lagi pemantauan dan operasi yang berterusan. Dan ketika ini sedang berlaku waktu makan tengah hari dan itu saja maklumat yang dapat saya kongsikan kepada anda di luar sana. Perkembangan banjir di Kuala Selangor kembali bersama Intan Nazrina Amir Hamzah di Sri Pentas, silakan. Baiklah, terima kasih Amirul. Teruskan berhati-hati di sana. Kita ke perkembangan berikutnya. Sementara itu, bilangan mangsa banjir di beberapa negeri lain terus menunjukkan peningkatan. Di Johor, seramai 536 mangsa daripada 127 keluarga dipindahkan ke 7 pusat pemindahan sementara dengan 4 daripadanya baru dibuka di Keluang dan Kulai Jaya. Selebihnya di Batu Pahat, Pontian dan Johor Bahru. Di Perak, jumlah mangsa adalah 368 orang daripada 84 keluarga yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara di Hilir Perak, iaitu di Kerian dan 1 di Batang Padang. Di Pulau Pinang, bilangan mangsa banjir adalah 137 orang daripada 31 keluarga yang ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara. Manakala di Kedah, lebih 60 mangsa banjir daripada 20 keluarga ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara di Kulim dan Pendang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Tawau menahan 2 warga tempatan menaiki sebuah bot fiber dalam cubaan menyeludup keluar tong gas subsidi di sekitar perairan Tanjung Saima, Tawau, Sabah petang kemarin. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Tawau, Komander Maritim Muhammad Yusri Husin memaklumkan ketika ditahan, bot penumpang berkenaan sedang menuju masuk ke Sungai Haji Kuning, Pulau Sebatik dari perairan Icebox Tawau. Juragan dan awak-awak lelaki warga tempatan masing-masing berumur 21 dan 24 tahun itu disyaki membawa muatan tong gas petroleum cecair LPG sebanyak 7 tong. Sejumlah 170 kg minyak masak paket juga ditemui di dalam bot terbabit tanpa sebarang permit. Semua yang ditahan termasuk bot fiber dan 1 unit enjin sangkut 40 kuasa kuda bernilai kira-kira RM16,000 dirampas dan ditempatkan ke jeti Zon Maritim Tawau. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Jenazah pengarah filem Pit Hanif selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam EU2, Taman Keramat Kuala Lumpur sekitar jam 2 pagi tadi. Allahyarham dengan nama sebenar Muhammad Firdaus Muhammad Hanif, 43 tahun. Sebelum itu dibawa dari Hospital Kuala Lipis sekitar jam 10.30 malam dan tiba di Kuala Lumpur 2 jam kemudian. Allahyarham yang juga anak kepada pelakon Fauzia Nawi kemudian dibawa ke rumah ibunya di Taman Melati sebelum dikebumikan. Selain keluarga, ramai kenalan dan rakan dalam industri turut sama hadir untuk memberikan penghormatan terakhir buat Allahyarham. Pengarah filem Coast Guard itu meninggalkan seorang isteri, Farah Ahmad, dan 3 cahaya mata. Pada Sabtu lalu, Allahyarham dilaporkan hilang di Sungai Jelai, Kampung Mela, Kuala Lipis, Pahang selepas bot fiber yang dinaiki bersama seorang rakannya ketika memancing terbalik selepas berlanggar dengan tiang jambatan gemuncur. Allahyarham ditemui terapung oleh pasukan penyelamat kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian pada jam 4.25 petang semalam. Antara kenalan-kenalan orang kata dalam circle yang membuat kerja-kerja pembikinan. Jadi akhir sekali dia pernah datang jumpa saya dekat saya punya set. Masa tu saya tengah mengarah. Tapi saya ingat itu pun dah lama. Lepas tu saya tak jumpa dah. Tak jumpa sehingga dah dapat berita tu. Dapat berita, kami terus follow up sampai ke hari ni. Tapi dengan perjalanan itu saya kira pemergian itu pemergian yang cantik lah, yang baik. Bukan saya kata dia pergi itu baik, tapi maknanya cara dia pergi tu dengan keadaan tengoklah berapa ramai orang datang apa semua dengan lancar, maknanya sampai je setengah jam disolatkan, lepas tu terus dikebumikan. Saya kira satu perjalanan yang baik. Abang Pit memang macam abang saya kenal Abang Pit dari zaman filem Gubra. Kalau kita semua alumni sekolah perfilman Yasmin Ahmad, jadi kita semua satu geng. Saya belajar banyak dengan dia sebagai seorang pelakon dan masa talent time saya buat assistant director, saya belajar banyak dengan dia juga.
Terkenal dengan keunikan dan kemewahan rasanya, Magnum ingin terus memberikan peminat aiskrim pengalaman mengujakan dengan perisa terbarunya Magnum Macadamia Salted Caramel. Direka teliti oleh pakar pembuat coklat, keunikan perisa ini dizahirkan melalui pilihan bahan berkualiti tinggi dan teknik pemprosesan yang eksklusif. So what you should expect is to taste the smooth, velvety salted caramel ice cream coated with a thick Belgian chocolate with crunchy roasted macadamia nuts from Australia. Sempena pelancaran perisa baru ini, Magnum bekerjasama dengan 3 duta iaitu penjelajah Cosmopolitan Amelia Henderson, breaker eccentric Kitty Yeye dan penyanyi Difam Azira Shafinaz sebagai merealisasikan kenikmatan hidup sebenar yang merangkumi keseronokan menjelajah dunia, muzik dan daya tarikan fashion melalui beberapa siri aktiviti yang dijalankan di Rumah Agam Magnum. The Magnum Mansion is a representation of what Magnum stands for, which is to take pleasure seriously. So be it your love for music, travel, even ice cream, we want to be able to make that possible for our consumers. So in the Magnum Mansion, you will find 3 chambers where we will bring out those pleasurable experiences to you in a form of music, travel and fashion. And these chambers are created by our local ambassadors. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Orang luar negara, Ketua Kumpulan Militan Daesh Abu Bakar al-Baghdadi disahkan terbunuh dalam operasi ketenteraan di Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang mengumumkan perkara itu dalam satu sidang media khas di Washington DC berkata, operasi membunuh Abu Bakar dilancarkan di wilayah Idlib. Dia bagaimanapun membunuh diri dengan meledak jaket pengebom diri. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission. Turut terbunuh dalam operasi ketenteraan itu 3 anak Abu Bakar. Perkhidmatan Risikan Iraq sementara itu memaklumkan telah memberikan pasukan Amerika Syarikat lokasi pemimpin Daesh itu sebelum serbuan. Unit risikannya menubuhkan satu pasukan khas yang cuba mengesan Abu Bakar selama setahun. Untuk rekod, Abu Bakar al-Baghdadi, 48 tahun, berasal dari Iraq dan telah mengasaskan gerakan ekstremis Daesh yang berpengaruh. Dalam perkembangan berkaitan, jurucakap kumpulan militan Daesh Abu Hassan al-Muhajir terbunuh beberapa jam selepas pengumuman kematian al-Baghdadi. Al-Muhajir dilaporkan antara 5 anggota Daesh yang terbunuh dalam satu serbuan yang disasarkan ke atasnya di perkampungan Ain al-Baidah berdekatan Jarablus. Serbuan dilancarkan secara bersepadu oleh unit risikan Angkatan Demokratik Syria SDF dan tentera Amerika Syarikat. Berdasarkan maklumat, Al-Muhajir berada di Jarablus untuk mengatur perjalanan al-Baghdadi memasuki zon penampan dikuasai Turki. Ketegangan berlarutan di Iraq ketika Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi sekali lagi menyatakan keengganan untuk meletak jawatan bagi memenuhi tuntutan penunjuk perasaan. Jurucakapnya dilaporkan berkata Abdul Mahdi kekal dengan pendiriannya bagi memastikan perang saudara tidak tercetus di Iraq. Baghdad dan 7 wilayah lain di selatan negara itu telah menyaksikan tunjuk perasaan besar-besaran sejak sebulan lalu sebagai bantahan ke atas rasuah, pengangguran dan kekurangan perkhidmatan asas. Ia dihentikan seketika selepas tunjuk perasaan pertama yang mengorbankan 147 orang dalam pertemuan berdarah dengan pihak berkuasa. Tunjuk perasaan bersambung semula selepas pihak berkuasa berjanji tidak menggunakan kekerasan ke atas penunjuk perasaan. 50 maut dalam bantahan terbaru semalam menjadikan jumlah keseluruhan yang terkorban bulan ini mencecah 205 orang. Polis Vietnam mula mengumpulkan sampel DNA keluarga bagi membantu pengecaman 39 mayat yang ditemui dalam kontena di Essex 23 Oktober lalu. Sampel rambut dan darah telah diambil sebelum diserahkan kepada Jabatan Forensik di United Kingdom. Polis Britain dilaporkan berkata ini akan membantu pihaknya mengenal pasti mangsa. Namun mengingatkan keputusan pengecaman mayat tidak dapat diperolehi segera. Sebahagian daripada mangsa berkemungkinan besar berasal dari negara Asia Tenggara itu. Terdahulu, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc menggesa pihak berkuasa Britain melakukan pengecaman mayat dengan segera serta menyerahkan laporan penuh siasatan kes berkenaan menjelang 5 November depan.
Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Program Bulan Sukan Negara 2019 bukan sahaja dimeriahkan di dalam negara, malah rakyat Malaysia di luar negara tidak ketinggalan mengambil bahagian. Seperti di Arab Saudi, lebih 100 rakyat Malaysia yang bermastautin di Riyadh, Yanbu, Rabiq, Mekah dan Madinah berkampung di Jeddah untuk beraksi dalam kejohanan bowling sempena HSN. Visualnya menutup Bulletin 1.30, saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.